بسم الله الرحمن الرحيم. مناظرة في تارك الصلاة. ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة. قال الشافعي: يا أحمد، أتقول إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرا فبما يسلم؟ قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يترك. قال: يسلم بأن يصليها. قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Barangkali kita masih ingat bahawa ngaji yang kita lalu sekali ialah mengenai dengan apa hukum orang tak sembahyang. Ada setengah kata kafir dan ada setengah kata tidak. Itu yang kita mengaji kan. Ada setengah kata kafir, ada setengah kata tidak. Orang yang mengatakan tidak kafir ini termasuklah Imam kita Syafi'i sendiri dan tok guru dia Imam Malik. Dan termasuklah juga Abu Hanifah. Ini orang tiga orang ini mengatakan tidak kafir, tetapi dikira fasik dan wajib atas pihak yang berkuasa kakak dia untuk dia bertobat. Kafir itu tidak, tapi pihak yang berkuasa kita panggil kerajaan lah. Pihak kerajaan kena kakak orang tak sembahyang, hanya dia berapa tak sembahyang, kerana ni termasuklah hukum orang fasik. Oleh yang demikian mu wajib bertobat. Itu makna wayus tatabu. Kita mengaji dengan lepas. Baik, kalau dia berkeras tak mahu bertobat juga, sifat tu barulah dia boleh dihukum bunuh. Dan pembunuhan ini dikira bukan dera. Pembunuhan ini bukan dera, bukan maknanya kalau orang Melayu panggil dera, dalam istilah ilmu undang-undang Islam dia panggil had. Bunuh ni bukan dera. Dera sendiri tu sebut saya istilahnya ta'zir. Jadi pembunuhan ni pembunuhan had. Had maknanya kita panggil mandatory. Maknanya tetap berlaku benda ni. Kiranya dia tidak mahu bertobat. Itu sebab kita mengaji dengan besar. Imam Abu Hanifah, walaupun dia kata tidak kafir, tetapi dia kata tak boleh bunuh. Tidak kafir dan tak boleh bunuh. Bal yu'azzaru wa yuhbasu hatta yusalliya. Bahkan didera. Tak siapa aku pergi bunuh. Kalau tadi walaupun tidak kafir, boleh bunuh sekiranya dia tak mau tabat. Tapi Abu Hanifah kata kafir sama sekali tidak. Tetapi bunuh pun tak boleh. Semuanya boleh didera. Dera dia tu mengikut kebijaksanaan ataupun kita panggil budi bicara hakim lah. Hakim yang kata nak buat lagu mana tersuruhlah kepada dia. Wayuh basu dan dibenar J. Kalau nak J pun tak apa. Hatta yusalliya, buti-buti dia semaya. Selagi tak semaya selagi J, selagi tak semaya selagi J. Amat sebut itu kerana semaya ni kemuncak bagi ibadah. Dan tujuan hidup manusia di muka dunia ni untuk beribadah. Allah Ta'ala buat manusia dan Allah Ta'ala siapkan segala kemudahan hidup manusia ni. Kalau kita panggil ni infrastruktur ni, Allah Ta'ala buat belakang. Kemudahan asasi bagi manusia hidup ialah masalah makanan dia, minuman dia, tempat bumi, tempat dia berpijak, langit, tempat dia junjung, udara untuk dia menyawa, air untuk dia minum, dan segala buah-buahan bijian ni, semua dipanggil kemudahan asasi untuk manusia hidup. Hidup dia ni tujuan berabdi kepada Allah, dan kemuncak daripada abdi ialah sembahyang. Jadi bila dia tak sembahyang, arti dia tinggal benda kemuncak daripada tujuan asal dalam kertas kerja yang Tuhan buat untuk manusia hidup di muka dunia. Kertas kerja yang dia buatnya, yang Tuhan buat untuk manusia ialah berabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemuncaknya ialah sembahyang. Betul. Kemudian malam ni pula dia sebut surah kitab ni sebut munazaratun fi tarikis salah. Satu majlis debat mengenai dengan orang tak sembahyang. Jamai hari itu, jamai Imam Syafi'i masih ada lagi, Imam Ahmad masih ada lagi radhiyallahu anhuma, dan dua ni berdebat. Kalau kita panggil munazarah ataupun kita panggil muzakarah. Muzakarah ni dia rendah sikit pada munazarah. Muzakarah ni maknanya gede buaya. Kalau kita kata agak-agak seminar gitu, gede buaya gede. Munazarah ni makna gede tunjuk hujah.
dan bergilir di atas, bergilir belakang, tinggi sikit kedudukan dia. Munazarah, perdebatan. Baik, di antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ni berlaku satu munazarah, satu perdebatan. Tajuknya, apa hukum orang tinggal semaya? Itu tajuknya. Itu makna munazarah fi tarikis salah. Satu perdebatan mengenai dengan tajuk, apa hukum orang tinggal semaya? Cerita ini dibawa oleh seorang imam terkenal namanya Subki dalam sebuah tulisan yang terkenal dalam sebuah kitab yang besar namanya Tabaqatus Syafi'iyah. Dia sebut dalam itu, kata dia Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tanazara fi tarikis salah, dan dua ni berdebat mengenai dengan hukum orang tak semaya. Syafi'i kata, ya Ahmad. Ni apa nama ni? Seni katanya, senario nya. Ya Ahmad. Hei Ahmad. Ahmad maksud Ahmad bin Hanbal. Tuan punya mazhab aliran pemikiran Islam terkenal dalam dunia Islam ni. Apa ni mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni tuan dia nya, orang yang berkenalnya namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni mazhabnya diterima oleh kerajaan Saudi hari ni. Kerajaan Saudi hari ni terima mazhabnya aliran pemikiran dia sebagai mazhab apa ni fiqh dia. Dan dari segi akidah dia dikenal dengan nama Wahabi. Hei Ahmad, kata Imam Syafi'i, ataqul innahu yakfur. Ada kamu berpendapat bahawa orang tak semaya ni kafir? Qala na'am. Katanya Ahmad bin Hanbal, kata dia, saya mengikut pandangan saya, kajian saya bahawa orang tak semaya ni kafir. Qala idza kana kafiran fa bima yuslim. Tanya lagi Imam Syafi'i. Bila kalau sungguh dia ni kafir, maka lagu mana pula dia ni jadi Islam? Bila dia kafir, kita mesti berusaha supaya dia ni balik semula pada Islam. Lagu mana cara nak suruh dia ni Islam? Qala yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jawab Imam Ahmad, tidak payah orang nak jadi Islam. Ialah dia mengucap kalima syahadat semula. Dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia jadi Islam semula, kata Imam Ahmad. Qala Syafi'i, "Ar-rajulu mustadimun li hadzal qawl lam yatruku." Imam Syafi'i kata, tak jadi jawab kamu. Kerana kata dia orang ni dia kata sok mudah. Dia tak semayang. Dia jadi kafir. Dia suruh dia jadi Islam balik. Dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak kata dia puak ni. Dia sebut sombong balik tadi. Dia sebut sombong. Bila sebut sombong, apa jadi kafir lagu mana? Jadi mu kata dia tak semayang kafir. Lepas tu, dia suruh jadi Islam, mengucap. Dia mengucap sombong. Mengucap sombong, apa kafir sombong lagu mana? Tak semayang kafir, mengucap Islam. Apa lagu mana? Gini, Islam sombong, kafir sombong gini. Kata Imam Syafi'i. Qala yuslimu bi an yusalliya. Kata dia, beginilah. Imam Ahmad kata dia jadi Islam bila dia semayang. Jadi ubah pandangan. Tak kemas. Dan aku peluk saya dia tak kemas. Sekali hujah bin, bila orang tepuk sikit, dia kata dia tak gini pun. Yuslimu bi an yusalliya. Dia akan jadi Islam bila dia semayang. Qala salatul kafir la tasud. Baik, mung kata sekarang dia akan jadi Islam bila dia semayang. Dia semayang tu jika dia Islam. Dah tu dia kafir lagi. Bila dia tak semayang, kafir. Bila dia nak Islam, kena semayang. Semayang tu ketika dia kafir lagi, tu tiba dia tengah kafir semayang lagi dia ni. Bila dia tengah kafir semayang, anak sah lagu mana semayang kafir. Dan dia duduk kafir, semayang tu tak sah kata dia. Kalau salatul kafir la tasir. Semayang kafir tak apa. Wala yahkamu lahu bil Islam dia. Bila semayang dia sendiri tidak sah. Pak kita nak kata dia jadi Islam buat semayang ni, menjadi Islam warna, buat semayang sendiri tidak sah. Bila semayang sendiri tidak sah, maka kita nak buat pelapik bagi Islam tak ada. Tak? Dia ni jadi Islam buat semayang. Dia tidak bukan tadi. Dia semayang dia tidak sah. Dia tak sah, tak ada air. Dia tak ada baju. Islam tak ada lagi. Jadi tak Islam tak ada dia. Pasal kata Imam Ahmad. Menyebabkan Imam Ahmad beritikat. Jadi orang ni tak boleh jawab. Orang ni tak boleh jawab. Jadi kira-kiranya Imam Ahmad, walaupun dia menyebut orang tak semayang ni kafir, dia sendiri tidak dapat buktikan. Tidak dapat kemuka satu penawar untuk orang ni jadi Islam semua. Dia sebut dua perkara penawar. Dia kedua-dua tu dibantah oleh siapa dia? Oleh pembela kita panggil. Imam Ahmad ni kalau mahkamah kita panggil apa nama ni? Pendakwa. Dia didakwa orang kafir ni, orang tak semayang kafir. Orang ni dia bela. Tahu? Imam Syafi'i ini jadi sebuah bela dia. Dia tidak. Jadi kesimpulannya Imam Ahmad walaupun dia kata kafir,
Tapi dia tidak boleh mengukuhkan satu cara bagaimana nak mengislamkan orang. Dia kata musyak 25 syahadat. Kawan ni kata dia duduk musyak muda. Dia kata Islam dari semaya lagu mana. Dia kafir. Kafir. Tak apa semaya. Sebab semaya. Tak apa. Panas jadi Islam warna semaya. Tak apa macam ni. Jadi senyapkan. Jadi bila senyapkan tu, Imam Syafi'i yang mengatakan tak kafir itu dia kekal lah dengan keadaan tak kafir. Kerana orang yang mengatakan kafir tidak boleh patah hujung dia. Yang Islam ni, baik Islam, baik demokrasi, baik atas muka dunia ni tak ada lah kok lebih gantung lain ada hujung. Islam jok zaman hari itu sampai kelar ni. Dan demokrasi pun jok zaman bila lagi pun dia pakai hujung. Siapa dia ada hujung, orang itu betul. Kalau kita tak boleh waktu dia hujung hari ni, kita boleh jengkel. Kalau kita boleh kata kita, kawan nak bawa hujung baru. Lusa, kawan nak hujung baru. Itu dia betul. Tapi, kita kata sekarang hujung tak ada. Bila-bila tak ada hujung pun kita nak kata kita betul juga. Islam pun tak ada terima. Demokrasi pun tak ada terima. Hamba sebut demokrasi itu bukan apa-apa. Tak maknanya, bila kita sebut Islam dan kita padu dengan demokrasi, orang itu mudah sakit. Setengah-setengah orang itu, dia berasa lebih demokrasi pada Islam. Jadi bila kita kata demokrasi, upah terima lagu ni pun, maka dia berasa bahawa Islam ni rupanya terima juga benda apa terima lama tu. Maka ada harapan nak buka fitrah hati dia untuk terima kata Islam. Walaupun Islam dengan demokrasi itu selalu amat jauh bezanya. Pertamanya beza demokrasi ni manusia buat. Islam ni mari lain ni yang tak boleh tanding tapi bagi memudahkan orang-orang tertentu memahami Islam, maka kadang-kadang kita kata melalui benda yang dia sendiri. Habiskan. Tahqiq Syaukani. Sekarang tuan kita ni bawa satu pendapat atau kita panggil tahqiq mana kajian. Tahqiq maknanya kajian mendalam daripada seorang imam terkenal namanya Asy-Syaukani. Dan Asy-Syaukani ni kenalah ulama mutaakhirin yang tidak berapa suka pada taklid. Tuan-tuan, kalau reti Arab boleh baca kitab dia terkenal namanya Nailul Awtar. Nailul Awtar ni syarah bagi hadis yang terkenal sebagai rujukan iaitu apa namanya Subulus Salam. Subulus Salam hadis yang dipunyai oleh Al-Imam Ibn Hajar, seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Disyarah oleh seorang yang terkenal dengan nama Asy-Syaukani, orangnya orang Yaman. Dia ni tidak berapa suka mazhab-mazhab. Dan kita ni lepas sunnah ni banyak benar dia terima pendapat Syaukani kerana tuan kita ni pun tak berapa berahi. Nampaknya dah taklid. Dia taklid ni menyebabkan masalah isu besar timbul dalam dunia Islam ni. Hanafi tak tegur bala dengan Syafi'i. Orang Syafi'i tak tegur dengan orang Hambali. Hambali tak tegur. Ini satu benda yang baru timbul dalam dunia Islam. Dia tak nak berduka cita. Jadi sikit demi sedikit ulama akhir-akhir ni tak berapa menggalakkan kita mengemukakan fiqh Islam dalam bentuk mazhab-mazhab tertentu. Semuanya diguna mazhab ni untuk memudahkan hidup masyarakat, itu digunalah. Sebab tu sekarang ni pengajian fiqh sekarang orang tidak mengemukakan satu pendapat tu mengikut mazhab, bukan mengikut pokok. Syafi'i, Syaukani, Nabi. Baik, Syaukani dalam kajian dia secara mendalamnya lagu mana? Qala Syaukani wal haqqu annahu kafirun yuqtal. Syaukani kata untuk kajian aku selama begitu buat kajian sebenarnya kafir. Orang tak semaya ni kafir, boleh dibunuh. Kafir boleh dibunuh. Amma kufruhu fali anna al-ahadith qad sahhat anna asy-syari'a samma tarika as-salati bidzalika al-ismi. Dari segi hadis maka nampak hadis pun bahawa syarik maknanya orang yang buat undang-undang dalam Islam, iaitu Allah Subhanahu Taala. Allah Taala yang membuat syarak, yang membuat syariat, dia sendiri bubuh nama orang tinggal semaya ni, dia bubuh nama orang kafir. Orang tak semaya ialah kafir. Sebab hadis kita baca itu. Apa namanya? Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat. Rawahu Ahmad wa Muslim. Al-ahdu alladhi bainana wa bainhum as-salat. Faman taraka faqad kafar. Banyak dia kita ni bawa hari ini dalil hadis yang menunjukkan bahawa agama sendiri ataupun Islam sendiri meletak nama orang tak sembahyang ni kafir. Jadi bila Islam sendiri berguna nama kafir pada orang tak sembahyang, kalau kita nak kata tidak, apa je kita ni berapa ni nak jadi? Sebab itulah kata dia fali annal ahadith qad sahhat anna syari'a samma tarika salat bidzalika al-ism.
Syaruk sendiri letak nama orang tak semayang ni dengan nama itu, dengan nama kafir. Ada salah lagi nak sebut. Nama sebut kita ni berapa? Bila Syaruk berubah nama sekarang, maka kita nak diubah nama tak boleh. Kalau kita ulama, orang panggil mujtahid. Mujtahid makna orang membuat kajian cara mendalam. Dari segi pandangan Islamnya bukan mujid, tapi muzhir. Alim ulama kita bukan mengadakan satu hukuman. Kita maunya melahirkan hukuman. Hukuman ia tak berapa jelas. Ia terlindung balik kata-kata Allah, firman Allah, dan terlindung balik kata-kata sabda Nabi itu. Terlindung di pandangan umum. Kerana kurang ilmu dia, mari alim ulama tolong kasyaf, tolong buka tujuan, tolong clear tujuan. Akhir saya daripada ijtihad dia, maka lahir satu hukum. Lahir ini bukan dia melahir, tapi muzhir, dia mengizharkan. Dia melahirkan ke muka kepada dia. Ke muka umum, ke muka masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak tahu selama ini, dia tolong buaya. Itu je kuasa alim ulama. Kata kekuasaan ulama tu mengadakan benda tak ada lagi. Hak Islam kata lagu lain dia mengadakan hak dia tidak. Jadi boleh yang demikian. Bila Syaruk sendiri sebut nama orang tak semayang ni kafir, maka tak ada hak bagi orang lain menidakkan hukum itu. Dia kata tidak, dia kata tak boleh. Jadi bila Syaruk kata kafir, dia kena kata kafir. Kalau mula pakai tak saya pakai, tak masalah. Tapi yang tidak di ulama ni, izhar, melahirkan benda yang selama ini terpendam. Pertamanya Syaruk sendiri berguna orang tak semayang ni kafir. Yang keduanya waja'an al-ha'ila baina ar-rajuli wa baina jawazi itlaqi hadha al-hikm hadha al-ism wa baina jawazi itlaqi hadha al-ismi alayhi wa salah. Yang keduanya Syaruk sendiri meletak sekatan di antara satu orang dengan boleh gugur nama-nama ni ialah semayang. Maknanya semayang sendiri itu menjadi batu setara yang menyekatkan di antara orang itu kafir ke orang itu mukmin. Kalau orang itu semayang, mukmin. Nak kata kafir tak boleh. Kenapa? Dia semayang. Jadi semayang ini merupakan sekatan untuk letak nama kafir. Bila mu semayang, maka untuk berguna nama kafir dia tidak boleh. Maka semayang ini merupakan sekatan. Bila sekatan ini tak ada, semayang ini tak ada, maka nama kafir ini boleh landa kepada dia. Kena kafir. Mana ja'ala al-ha'ila baina ar-rajuli wa baina jawaz itlaq hadha al-ism alayhi wa salah. Dan Syaruk menjadikan semayang itu menjadi sekatan di antara orang, satu orang, dan di antara boleh dengan tak boleh berguna kafir atas dia. Bila dia semayang, maka semayang menjadi sekatan. Nak berguna kafir tadi tak boleh dia sekat semayang. Tapi bila semayang dia merupakan sekatan tak ada, maka bolehlah kita berguna atas dia. Batarkuha muqtabil li jawazil ikhlasi. Oleh yang demikian tinggal semayang itu memberi arti boleh kita berguna kafir atas dia. Bila tak semayang saja, maka bolehlah berguna kafir kerana tak ada sekatan ada. Di antara nama kafir ini dengan orang itu. Sekatannya semayang. Bila semayang tak ada, maka boleh masukkan. Wala yalzamuna syai'un minal mu'aradat allati awradaha al-mu'aridun. Kata dia, kita tidak bertanggungjawab, kita tidak yalzamuna man tidak bertanggungjawab atas kita semua dalil-dalil pembangkang. Semua dalil-dalil pembangkang yang pembangkang bawa depan kita, tak kena atas kita. Kenapa? Lianna naqulu la yamna'u an yakuna ba'du anwa'il kufri ghayra mani'in min al-maghfirati wa istiqaq ash-shafa'ati ka kufri ahli al-qillati bi ba'd adh-dhunub allati sammaha asy-syari'u kufran fala nulja' ila at-ta'wilat allati waqa'a an-nas fi madhiha. Karena kata dia, kalau kita kata tidak boleh tidak menjadi sekatan bahawa adanya setengah-setengah cara kufur itu tidak boleh menyekat daripada ampun dan mustahak syafaat. Maknanya walaupun dia ni kafir, tapi ada setengah-setengah kafir itu tidak boleh menyekat daripada terima syafaat Nabi di akhirat ni. Jadi artinya orang pembangkang ni dia kata kalau orang tu kafir, maka tak boleh terima syafaat Nabi di akhirat ni. Jadi dia ni, sedangkan Nabi kata Allah Ta'ala beri kat aku doa tu. Ya kalau aku guna doa ni sebagaimana Nabi-Nabi lain telah guna belakang dah, maka ambillah doa aku.
Tapi aku nasib baiknya aku tidak guna doa wakilahnya tu tidak doa lagi. Sadar tu aku nak doa untuk umat aku di akhirat ni. Bila baru umat aku dikubur di akhirat kelak, aku nak minta doa pada Allah Ta'ala dengan doa waktu wasa ni, minta Allah Ta'ala beri syafaat belaka pada umat aku. Jadi, mung kata orang Islam ni, orang tak semaya ni tak hati. Kerana nak suruh dapat syafaat Nabi di akhirat. Aku kata orang tak semaya ni kafir ni pun aku kata orang ni terima syafaat juga akhirat kelak. Kerana ada setengah-setengah kafir itu boleh terima syafaat Nabi. Hak setengah kafir lagi tak boleh. Hak setengah kafir lagi tu hak kafir kita panggil kafir syirik. Hak kafir musyrik tu baru tak diterima syafaat. Ada pun kafir bahasa dia ni tinggal semaya ni, kafir ni boleh tinggal, boleh terima syafaat Nabi di akhirat. Oleh yang demikian tak payahlah kita kata orang tak semaya ni tak kafir bimbang takut kerana bimbang takut tak boleh syafaat Nabi di akhirat pula. Tak payahlah. Kerana kafir sendiri itu kedua. Ada kafir yang boleh terima syafaat, orang kafir yang tak semaya ni, dan ada kafir yang tak boleh terima syafaat, iaitu kafir macam kafir syirik. Itu pendapat dia, pendapat Syaukani. Pendapat orang lain, lah. Jadi sesuai. Jadi kesimpulan Syaukani mengatakan tetap orang tak semaya ni kafir. Di akhirat kelak boleh terima syafaat atau tidak? Boleh. Kerana kalau tidak semua kafir ni tak boleh terima syafaat belaka. Ada kafir-kafir tertentu je hak tak boleh terima syafaat, iaitu kafir hak apa dia? Hak syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Walau bagaimanapun orang yang mengatakan tak kafir itu pun dia pergi dia kira wajib takak juga. Kerajaan wajib takak juga. Wajib takak. Dan minta dia bersabar. Kalau dia bersabar, dia menyesal dan dia semaya, tak. Kalau tak bersabar juga, keras juga. Nanti kalau tu boleh apa dia? Boleh bunuh. Ataupun boleh tahan terus guti-guti dia semaya. Fala mulji'a ila ta'wilat allati waqa'a an-nas fi matiqiha. Simpul yang kata dia, maka tak payahlah kita pergi ta'wil. Mari ya setengah-setengah orang yang suka ta'wil itu akhir sekali terjebak dalam perkara dia buat sendiri. Tak payah. Kesimpulan dia, kafir dia bagi dulu. Ada orang boleh sekarang, ada orang tidak. Dan orang tak semaya ni kafir, walaupun kafir boleh sekarang juga. Apa nama tiga yang kita nak kata dia tidak kafir, muka ugam mesti kata kafir. Baik, lagi segi syafaat ni pula. Syafaat ni ada ke semua umat Nabi ni boleh syafaat belakang. Kesimpulan yang disebut-sebut oleh ulama dalam kitab. Tidak juga. Tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat syafaat belaka. Hak yang dapat syafaat ni ialah orang yang kita panggil ada bakat, ada kebolehan untuk diberi syafaat. Siapa kau peringkat tak ada berapa orang panggil, tak ada bakat si abuk untuk nak ditolong. Sebab kita katakan satu orang dia jumpa orang besar. Syafaat sikit untuk anak mun. Syafaat mana beri pertolongan sikit, tolong kira si anak mun buat 3 bulan. Kata kawan ni bolehlah tolong. Tapi anak mu ada 3 berapa? Pulak kau tak ada 3 lalu nak suruh aku pergi tolong apa dia. Kau yang ada lah 3 berapa hak dia nak. Mana siapa kau pergi kat tak ada 3 lalu nak suruh aku tolong. Mandu aku lah mana. Nabi juga syafaat Nabi. Syafaat Nabi tu memang lah Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk syafaat umat dia. Syafaat makna tolong umat dia. Orang yang kira-kira masuk neraka pun, kalau Allah Ta'ala beri ke Nabi kita kuasa menolong, beri mandat, beri permit untuk menolong dia ni, maka dia ni keluar daripada neraka. Hak keluar daripada neraka sama ada tak masuk neraka langsung, ataupun hak masuk dah, tapi boleh cari keluar juga. Itu pun masuk dia syafaat juga. Tapi orang umat Nabi Muhammad yang langsung tak ada bakat si Abu. Sebab kita kata mati dengan keadaan syirik. Dia bersyirik sampai ke mati pun tak ada kabar si Abu. Lepas nak suruh syafaat juga. Ini orang panggil orang yang tak ada bakat langsung untuk terima syafaat. Maka umat, orang lagu ni walaupun dia umat Muhammad SAW, tapi tidak akan dapat syafaat. Kita para hadis semua, di samping kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita kena buat kerja sendiri. Kena ibadat sendiri. Kena bersungguh-sungguh sendiri. Contohnya kita berdoa, ya Allah, itu kalau adalah nifak sana, cacat sini, jejak sana, di begini, ada satu perkara lagi harapan aku, iaitu dapat syafaat Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dan lepas ada bank, kita diminta doa sepakat. Allahumma rabbana hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta. Sekat tu innaka la tukhliful mi'ad. Tak ada salah ada. Jadi doa ni satu daripada doa yang kita minta daripada Allah Ta'ala
supaya Allah Ta'ala beri kuasa syafaat ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita minta Allah Ta'ala beri kuasa syafaat ke Nabi, maka dengan sendiri kita naklah pihak-pihak tu boleh kita baca dah aku duk minta ngamu itu supaya beri syafaat, tiba-tiba mu beri syafaat ke Nabi pasal ada hak di dekat aku kata tak ada isi, tak ada dia. Jadi di samping kita buat diri dan dari akidah kita betul malah semaya puasa kita buat dengan cuma harta benda kita urus dengan baik. Di samping tu kita ada harapkan sekali lagi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa minta Allah Taala masukkan kita dalam senarai orang yang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ala man tajib tajibu as-salatu 'ala al-muslim al-'aqil al-baligh. Kata dia semaya ni wajib kena kesap. Kena tak apa semaya. Kadang dia kena atas semua orang Islam. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, tak kira Saka, Pangai, Batok, mana pun kalau Islam wajib. Al-aqil, dia ada akal, al-bali cukup umur. Kalau orang itu Islam tapi tak ada akal, sebab kita panggil gila, budak kecil, orang fitan tidak wajib. Orang mabuk apa? Mabuk ni apa ni yang orang panggil? Tak cukup akal ni. Tak wajib. Dia siapa umur. Kalau budak kecil tadi, tak siapa umur, tidak wajib. Contohnya, wajib atas ibu bapa dia didik. Budak kecil sendiri tidak wajib semaya. Tapi wajib atas ibu bapa dia. Terbiah dan didik dia supaya bila dia besar pula, dia jadi kekurangan semaya. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'a al-qalam 'an thalathin 'an an-na'imi hatta yastayqiza wa 'an as-sabiyyi hatta yahtalim wa 'an al-majnun hatta yaqil. Ini hadis Nabi melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada 3 jenis manusia. Ya, Tuhan akak kalah. Tuhan tidak tulis. Tuhan tidak tulis dosa pahalanya dia 3 jenis manusia. Jadi bila Tuhan akak kalah atau malaikat akak kalah tak boleh gak artinya dia mau 3 jenis kategori manusia ni tak terlibat dengan dosa pahala. Apa dia? Pertama orang tidur. Bila kita tidur, maka walau kita singgung orang, kita ngedak singgung orang, siapa lupa, siapa mati ke diri ke, tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuma kalau ada mati lagi terbini tu, kita diminta, tidak boleh panggil, bayar saja hati tak ada. Tapi pada segi dosa tak ada. Kerana bila kita tidur, maka, apa namanya, akalan, punca ikhtiar kita tak ada. Kita baca orang, kita berapa masa tidur, tak ada dosa. Wa'anis tanda pun tak ada. Kalau kita seluk pakai bidul muqdam semua tidur pun tak ada tanda. Wa'anis sabiyya hatta yahtalim. Dia keduanya budak kecil. Selagi budak tu budak, sebelum daripada akhir balik lagi, maka dia buat berapa pun tak ada dosa. Kalau dia ngetik barang orang pun tidak berdosa atas dia, semuanya wajib ganti itu atas ibu bapa dia. Kalau dia buat kena ambil basikal orang, buat curi telur orang, selipar orang, dia tak ada dosa. Tapi tuan punya barang itu boleh mengadu harta dari ibu bapa dia, kerana ibu bapa dia tidak pandai naga. Wa anil majnuni hatta yaqin. Yang ketiganya orang gila. Bila orang itu orang gila, maka sebaliknya benda dia buat salah, tidak dosa, berarti tidak kat dia, boleh. Dia yaqin maknanya dia dapat akal. Bagus. Jadi 3 jenis manusia. Menunjukkan bahawa sembahyang juga tidak wajib atas orang 3. Bila dosa pahala tak ada orang 3 dekat maka pahala pun tak ada sama 3. Sebab tu dia kata sembahyang dia wajib atas orang yang berakal, dia balik. Rawah Ahmad Muslim. Salatu sabi. والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها إذا بلغ 7 سنين ويضربه على تركها إذا بلغ 10 ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ. Budak kecil. Maksud budak kecil ni hak tidak balik. Walaupun budak tu masuk tubuh. Tidak di atas dia. Tetapi bagi wali. Wali makna penjaga dia. Ibu bapa dia, kok setara dia, kok berapa. Wajib dia bagi penjaga dia, suruh dia semayang. Semayang sendiri tidak bagikan budak. Tapi mengenai atas penjaga. Kok setara dia, kok akak dia, kok berapa. Wajib, apa ni, sedia bagi dia ni, suruh dia, waktu umur dia 7 tahun. 7 tahun ni tahu budak masuk sekolah. Hari mana budak ni masuk sekolah kebangsaan law ni, hari tu juga, apa ni mulai di atas penjaga dia ni, suruh semayang. Belum daripada tu, kalau suruh juga, boleh. Tapi kalau tidak suruh pun, tidak tanggungjawab di atas ibu bapa. Ibu bapa mana orang tak disuruh ibu bapa untuk suruh anak bersemayang. Tak apa. Tapi bila siapa umur 3 tahun tak suruh juga, dia sudah panggil cuai dalam jaga anak dia.
Baik. Wa yadribaha ala tarkiha idza balagha 10. Dan ibu bapa boleh katok, boleh pukul dah budak ni kalau tak semaya bila umur dia menikah 10 tahun. Bila menikah 10 tahun kelas berapa lagi? Soalan. Kelas 4. Bila anak kita kelas 4 sekolah kebangsaan dah ni dan sekalian ni kalau tak semaya juga boleh katok. Baik lelaki, baik perempuan boleh katok. Tujuannya apa? Tujuannya suruh semaya walaupun tidak akil balik lagi. Liyatamarrana 'alaiha wa ya'tadaha ba'da al-bulugh. Tujuannya supaya dia berkebiasaan dan supaya menjadi adat. Semaya lepas pada dia apa umur. Bila dia sudah akil balik, umur dia 15, tak payah mak pak suruh, tak payah kita keruh dia semaya sendiri. Adat. Kalau adat dia, duduk semaya seumur sejak daripada umur 7, dia kena katok berapa kali dia kena katok bila dia umur 10 tahun. Adat-adat dia apa itu? Adat-adat satu benda yang kita buat dengan kadang-kadang kita sendiri tidak sedar. Itu panggil adat. Seperti kalau kita nak menulis kat gagap kita pakai. Tangan tepiak bagi pakai. Tidak suruh pakai seluar, tidak cari dalam motor lah kepala tu. Yang sekolah jamiah itu, bubur gesek lain. Motor tak dia. Dia bila gula-gula wakak kat tangan ni piak, dia lah ala kos motor. Itulah panggil adat. Itulah ni titip poket. Bahasa nak melihat tak payah poket. Ada tak ada perkalian tu dah tak poket dulu. Orang tak dagang jelas. Jadi kalau boleh, bila manusia ni punya lepas, dia jadi dismayah. Dismayah selalu. Itulah panggil adat. Nak boleh keperangan lagu ni dah. Berkandak pada laki bertahun-tahun. Tak daripada umur 7, sampai ke umur 10. Dia boleh katuk dah umur 10. Tujuannya dia tamarrana wa ya'tada. Supaya dia berkebiasaan dan dia menjadi adat dia dah semaya. Itu tujuan dia. Tapi bila kita nak semaya, dia ajar supaya kita niat. Niat ni maknanya buat perkara dengan ngelang. Jangan menjadi kita menjadi otomatik. Bila orang berat, Allah akan sedih. Murid nak mengongak baca syahadat tu. Tak jadi. Jadi, semaya sendiri itu, dia jadi adat. Tapi bila nak semaya, dia tak boleh niat, tak boleh buat dengan tak sedar. Dia kena buat dengan sedar. Buat dengan sedar, kita buat begini. Dan insyaAllah tak ada orang sebenarnya, tak buat dengan tak sedar tu. Jadi, pada budak-budak yang tak semaya, tak ada terlibat ni dua. Sekolah ni sekolah Arab sekarang ni. Depan ni sekolah Arab. Sekolah agama. Tapi ketika baik, cikgu tu kena kepung. Ustaz dia tu kena kepung. Tunggu caca dia. Orang lelaki, ustazah, ustaz kena kepung. Budak ni budak sekolah Arab. Tapi nak semaya tu kena kepung. Kerana waktu dia umur 7 tahun hari itu, ibu bapa dia tak maju. Ibu bapa dia kalut dengan beli keluar, kalut dengan beli baju, kalut dengan buk sekolah, kalut dengan beg sekolah. Dengan semaya tak kalut. Itu amal yang awak semua tidak jadi dia tak malu-malu lah. Tak sudah hati kamu. Kita duduk kalut dengan luar. Kalut dengan baju, kalut dengan beg sekolah. Kalut dengan visi sama krian lagi di pagi. Tapi semaya, kita tak wayak. Awak, dia letak pasang ingat semaya dah. Mustallah ada di sekolah. Masjid ada sekolah. Tak ada. Dalam 100 orang, 400 orang yang bakal ada. Tak ada. 2-3 orang kalau ada. Lo ni bakal kau ada lah. Tak apa lah. Lo ni. Alhamdulillah lah. Tapi, keseluruhan kan begitu. Kita tidak kalut. Cikgu di sekolah orang kata tak berada juga. Dia kira ustaz. Jadi semayang kau ustaz tidak orang cikgu. Itu satu penyakit dulu. Dia yang Islam. Cikgu kau Islam, ustaz pun nama Tuhan. Jadi situ kita berapa dia? Otak kita, pemikiran kita masih lagi berapa panggil longgar lagi. Tak lekat serum ada lagi. Ada lus. Dia ajar lah. Supaya kalau saya kira Allah ni, keseluruhan, pandangan umum, public opinion kita kata. Keseluruhannya kau sebut Nabi Muhammad, agak ada bahasa dia ni tu lebah. Ketika nak saya mayat, panggil Nabi Muhammad. Ketika nak keduri ni, kau panggil Nabi Muhammad. Ketika orang bank, panggil Nabi Muhammad. Tapi kalau timbul masalah ekonomi, krisis ekonomi, timbul masalah polarisasi kaum, orang tak nampak Nabi Muhammad sebagai seorang tokoh menyelesaikan ekonomi dan menyelesaikan polarisasi kaum. Orang tak nampak. Sedangkan dia tu memang tokoh betul. Mari ke dunia ni memang dia tokoh dia ada perpaduan. Dia memang tokoh perpaduan sedunia. Tapi dia ni orang tak nampak. Orang nampak dia untuk lebah, untuk imam. Untuk imam maya-maya. Dia nikah tak putu ya Nabi Muhammad. Nak naik arah Nabi itu menjadi seorang tokoh sedunia. Dia setengah segi.
Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh dunia. Dunia ekonomi, dunia kahwin, dunia pribadi, dunia masyarakat. Nak suruh kita jadi semula lagu tu. Kandap pada bermacam-macam cara. Bermacam-macam cara. Yang benar ni berlaku sejak daripada apa nyuapkan nak ikan. Mustafa Kamal. Mustafa Kamal Atatürk. Tahun 1923. 1900 pada awal kurun lah. 1920-an tu. Mustafa Kamal dibunuh sistem khilafah di Turki. Dan mulalah sistem sekolah ni. Apa panggil tendanya, sini. Akhir sekali, lenyap Nabi Muhammad tu, sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa ni lenyap daripada peranan masyarakat. Hidup mai peranan balik ke surah ke Malaysia. Lalu nak timu balik ni lah. Orang panggil nak benguk di atas belakang bermacam-macam bebanan ni. Bebanan jahil, bebanan ekonomi, bebanan diskriminasi, bebanan kepungan ekonomi. Terlalu amat berat. Yang kalau seorang dua waktu tak boleh kalau tidak melalui jamaah. Ini termasuk hak ni pun. Terus semaya band. 7 tahun umur kalau dengan seluar amal. Tapi semaya tak kali. Umur 10 pun tak aduk. Orang kapung, kata anak tidak semaya bila umur 10 tahun, ai bakal dihancur. Kalau dia kata anak umur 10 tahun, anak kata semaya juga. Sudah dia. Kata pada nak kata sini. Ia bidah balik sana. Nanti dari masalah besar. Ini dia tak kata anak dia. Dia minta ke sana dia anak. Dia benar-benar dia nyambut sengaja waktu itu. Kalau boleh nak lecek dia sikit. Supaya kita. Boleh esi tak madu ke semaya anak-anak. Suruh budak kata umur 10 tahun pun. Itu hak cerita lah. Orang buat majlis dalam masa semaya. Dalam masa waktu semaya. Soalnya kalau ada perikun ni, sama ada perikun yang kahwin, kau perikun sama, kau perikun yang sokan, kau perikun yang apa lagi, kau perikun ni, dalam tu sebenarnya. Saya nak jawab kan, saya wajib. Jadi, style majlis kita di sini lelah ni, style betul saja. Gamuan mula pukul 7. 7 semua orang kau iso kau dia tak kira aku 7. Patutnya kita kira jam tak lepas warik. Tadi kita semaya saja. Maya atas maya. Pukul 7 tak betul. Nak kata jam lepas warik. Tu bau jadi Islam. Tak pakainya mewala tak lepas maya iso. Nak pukul 10 tak pukul berapa lebih dah kata lepas maya iso. Kalau tak pukul 8 bau ni gagal cokok siapa dia. Atau orang besar negeri ni, kialah TV. Kialah TV, tak main softwarenya, belum worry. Terus apa bagi hadiah tak itu. Hari ini tu. Hari ini tak semayan jahran. Wak dosa secara terbuka depan masyarakat itu. Dia benar lagu ni, lah ni gagal dah. Jangan habis orang tak kata apa, lebih. Orang tak peduli pun. Alhamdulillah, lah ni kesedaran beribadat saja. Masa apa banyak benar orang telefon tak boleh. Tak tahu orang itu. Ni kita berong-rong. Kami tak kata itu. Alhamdulillah lah benar tak buat. Jadi pokok kita orang ni semua. Pokok kita hak mengaji. Hak mana ada malam. Bila kita nak buat jamuan kahwin ke kapur, bubuh dalam surat di putih kita tu, jamuan tak lepas mai Zuhur misal. Kata pukul 1 lah. Ni tak lepas mai Zuhur. Kalau dia pukul 7 pun. Kalau Zuhur pukul 7, tak Zuhur pukul 7 tu mana? Lepas pukul 7 tu mana? Gitu duduknya. Sebab tu bila kita baca dalam hadis. Bila kita baca dalam hadis, dia sebut dalam hadis. Rasulullah SAW berkata, lepas Zuhur, lepas subuh. Ia kajian ni pun ada yang itu. Tapi dia tidak kata tadi hari gereja pendek. Nabi sallallahu lepas hari jatuh pendek. Dia kira lepas semaya, lepas bersubuh, bahasa, pamori, bahkan. Jadi dia kata orang terikat dengan semaya, tidak terikat dengan pukul. Ngejian. Baik. 2. Yang pertamanya bila anak umur 3 tahun kena suruh. Kenapa? Kena suruh semaya. Baik muk, baik pok. Dan orang yang benar-benar bertanggungjawab harga ni ialah muk. Tidak pok dia. Kerana pok ni kerja dia bangun pagi selek mata, bila baru. Di pejabat, di kedai dapur. Oh, dia popeng dengan anaknya, ialah muk. Kerana muk ni makan dia free. Pakai dia free. Apa dia free? Laki dia.
Nah, dia buat balik beras, dia buat balik cuci, dia buat balik apa, dia ni free, maka tidak free saja tak. Kawan beri kedai beras makan dan duduk saja ni nak suruh makan kanuk, dan nak suruh didik kanuk. Nasi bubuh perut, ilmu bubuh dapat. Nah, itu dia. Dua, yang pertama, apa namanya ni? Yang pertamanya suruh anak semaya umur 7, dan kena katuk anak kalau tak semaya bila umur dia 10. Dua. Yang ketiga, wa farriqu bainahum fil madaj. Yang ketiganya bila umur 10 tahun anak kita kena letak suku bila tidur malam. Di antara anak lelaki dengan anak puan. Anak lelaki kena buat bedek buku. Anak puan kena buat bedek buku. Jangan letak anak kita lelaki puan dalam bilik tidur malam. Jangan. Bila umur berapa? Umur 10. Nisek ni orang panggil dia orang nisek. Hak jantina, jantina nisek ni mulai tumbuh dalam tubuh manusia ni start umur 10 tahun. Ni jamin itu. Jamin TV tak ada. Jamin surat khabar tak ada. Jamin berapa tak ada. Jamin law di TV duk tunjuk orang duk berpeluk, duk berapa tak kata berapa. Tak tahu dah 10 lagi kau tunggu ke 8, kau tunggu ke 7. Itu je. Law ni makna pertumbuhan dalam tubuh manusia ni begitu sekali cepat. Dia kita dengar dalam surat khabar. Kita baca dalam surat khabar. Orang rogol budak umur 5 tahun, 7 tahun. Jadi, dia barang sudah tulis dalam surat khabar. Kalau orang tak uti pun jadi reti. Kalau tak tergerak lagi set pun jadi, dia panggil metok bunga. Metok bunga kata, tergerak lagi. Dia bahaya dia tak surat khabar pun. Metok bunga, dia tak uti. Start daripada 10 tahun, laki puan kena ada reza. Terus sampai mati. Masalah laki puan sampai mati. Artinya, laki puan kena jaga rumah tangga. Apa nama ni? Kita pergi ke rumah orang. Dia tentu, ni tempat orang lelaki. Tu tempat orang puan. Baik kita buat rumah kita walau belah mana kecil, belah mana basah, belah mana buruk sekalipun, dia ada beza. Di antara tempat orang puan, ini tempat orang lelaki. Tak bila, tak umur 10 tahun lagi. Tengok cermat. Atas balesah kita ni pula. Kami nak sebut sekarang lagi, hak sebut tu. Atas balesah kita, ada tabir. Zaman nak rakyat betul, tabir tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada tabir. Dia tak balesah sama masjid, tak ada. Tabir zaman Nabi ialah pakaian masing-masing. Perempuan pakai tutup aurat, itulah tabir dia ni. Dia tutup aurat, dalam hati dia, ialah takwa pada Allah. Di luar dia, ialah pakaian dia. Dia tak nampak. Apa ni potongnya tubuh kulit pun tak nampak, potongnya tubuh pun tak nampak. Yang menyebabkan orang yang boleh kawal diri dia daripada masalah. Tapi kita lah ni bertabir. Tak bila tabir, tahulah. Tak tahu bila. Tarik tabir tak balas. Punya kukuh, punya bersubuh yang tabir tak patut setengah tu buat kayu tahu. Tak nampak. Tak patut lubang. Tak nak semaya itu dia payah pula. Jadi buat kayu pula, tak balas. Jadi orang Cina balik dinding sampai tak nak makmum. Bersungguhnya buat tabir. Sudah lalu pula tapi luar tabir dia tak sudah turun juga. Kalau sudah tak. Kalau sudah lagu sudah mu mani kena aku mani sehat itu dia. Apa jadi lagu mana kita nak tak masyarakat kita. Lagu seperti mu mani kena aku mani sehat situ lah. Tapi nak balas apa tabir tak punya tak lapuk saya kau bang. Angin nak sampai masuk pun tak ni. Sawat sebab meresak pun tak ni. Ini budak lah. Ini orang panggil buat dengan tradisi, buat dengan keuti. Sedangkan tabir tu boleh, tabir ni boleh. Tapi siapa kau pikat orang Cina tak nampak lah. Makmum apa nama itu imam ni ataupun makmum lelaki tak nampak nak tunggu rokok sujud. Dia bukan tabir itu penutup bukan lagu tu sama. Jadi kalau banyak teman-teman cewek dalam masyarakat itu khas maya kosong. Kok yang suhu sangat orang belakang tu pun banyak lagi benda kok kena tegur. Apa kata benda politik Islam, tarbiyah Islam, kok tak lagi dengar berpuluh tahun. Oh lagi payah nak ayat 6 lagi. Rawi Ahmad wa Abu Dawud al-Hakim. Adad al-fara'id. Al-fara'id allati faradaha Allah Ta'ala fil yawmi wal lailati 5. Kata dia semua sembahyang hak dikira fardu ni 5 sehari semalam. 5 kali dan sehari semalam. Sertifikat yang pertama sembahyang ni 50. Waktu Nabi naik ke langit itu, Allah Ta'ala letak dia 50 kali sehari semalam. Tapi runding punya runding, akhir sekali 5. Tujuan berapa Tuhan letak 50. Mula-mula pas tu jadi 5 melalui perundingan.
Itu banyaklah hikmah-hikmah yang disebut oleh ulama-ulama kita dalam kitab. Satu daripadanya, pesen manusia ni suka kita. Kalau kita letak lega 50 riyal, patut turun jadi 20. Walaupun asal dia nak jual 20. Dah. Tapi nak tunjuk kita ni baiknya dia, kita letak 20 dulu. Kita letak 50. Tak apa lah. Bila bersama sekali. 20 riyal. Walaupun lega 20 riyal dia lagi. Style dia begitu. Bagi melegakan si pembeli. Begitu juga katanya hikmah ni. Allah SWT nak suruh manusia ni berasa bahawa dia ni letak pada dia Tuhan tak. Tidak boleh berunding. Tak. Walaupun aku ni Tuhan. Aku berhak buat apa saja padamu. Kerana mungkin banyak aku. Tapi aku boleh berunding. Aku ni bahasa Rahim, Rahman, Rahim. Maka lakukan perundingan di antara Nabi Muhammad SAW dengan Tuhan. Maka dituruh setakat 5. Walaupun 5. Tapi pahala tu duduk serupa lagi. Pahala tu dengan pahala. 50 juga. Sebab tu al-hasanatu bi'asharati amsalih. So kebajikan dia kira 10. Sekali semaya 10 juga. 5 kali semaya 50. Fa'an ibn Muhairith anna rajulan min bani Kinanah yud'a al-Miqdadi sami'a rajulan bisyam yud'a Aba Muhammad yaqulu al-witru wajibun. Qala faruhtu. Bahawa ada kitab itu macam mereka. Faruhtu. Kerana suka jadi farista ke faristu ini. فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Kata dia, apa dalil bahawa sembahyang fardu ni 5 kali sehari dah tidak 7? Kata dia satu hadis daripada Ibn Muhairith bahawa cerita yang satu orang daripada puak-puak Bani Kinanah, orang panggil Miqdadi. Orang ni dengar satu orang di negeri Syam, orang itu nama Abu Muhammad, dia sebut al-witru wajibun. Al-witru wajibun. Witir sembahyang witir ni wajib. Zuhur wajib, asar wajib, waktu wajib, termasuklah witir wajib juga. Artinya apa dia? Arti sembahyang tidak 5 wajib. Jadi 6. Selain daripada 5 waktu, ada satu kalau yang wajib namanya witir. Jadi 6 kira-kiranya 6 wajib. Siapa dia kata? Itu apa namanya? Abu Muhammad kata. Bila cerita ni siapa kau telinga Ubadah bin Mustamid, Ubadah kata kadzaba Abu Muhammad. Bohong. Abu Muhammad kau kata witir wajib berbohong. Tak kau sembahyang jadi ni bohong. Kenapa? Aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 5 salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. 5 sembahyang ya Allah Taala tulis lu mampu lagi untuk diwajibkan ke atas hamba. Man asabilna. Mana-mana orang yang buat 5 perkara dan tidak bersia-sia kesal daripada 5 istighfatan bihaqqihinna dengan tujuan pelekehkan hak 5 ni, maka orang itu Tuhan berjanji bahawa dia akan masuk syurga. Mana-mana orang sembahyang 5 waktu dia tidak tinggal berdasarkan pada pelekeh. Kalau dia tinggal kerana sakit ke kerana berapa, maka orang macam ni dia sembahyang 5 waktu terus meneru, Tuhan berjanji nak bubuh dia dalam syurga. Berapa kali? 5. Jadi bila mu kata ni, mu pelawak. Tak kira mu Nabi nak kecek lagu lain, mu nak kecek lagu lain. Kalau kecek lagu lain juga, tidak Nabi yang pelawak, mu yang pelawak. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi 'adl. Sebaliknya mana-mana orang yang tidak sembahyang 5 waktu terus menerus, maka dia dengan Tuhan tak ada janji apa. Dia dengan Tuhan tidak ada kontrak, tidak ada sebagian janji pun. Apa arti tidak ada sebagian janji? Insya'a azabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Tuhan berasa nak azab, Tuhan boleh azab. Kalau Tuhan berasa nak ampun, Tuhan boleh ampun. Janji tak ada. Janji nak bersyurga tak ada. Kenapa? Untuk sembahyang cukup 5. Jadi boleh kan demikian. Dalil lah. Menunjuklah bahawa sembahyang 5 saja. Tidak ni. Kerana hadis ni terang sebut 5. Kok 5 ni. Kau berkata ni, muka aku tahu. Baki lagi gini. Bila boleh jadi masa kedatang ni, kita baca ni dengan witir. Witir ni Imam Abu Hanifah. Sampai sekarang aku dah kata wajib juga. Tapi sembahyang waktu dia kira 5. Waktu je dia panggil sembahyang fardu. Fardu sembahyang wajib. Beza di antara fardu dengan wajib di sisi mazhab Hanafi. Apa nama ni?
ibadat yang dalam Quran sendiri sebut, waktu dikira perlu. Kalau sabit dengan hadis, dikira wajib. Jadi sembahyang witir ni tak ada dalam Quran. Kalau ada dalam hadis. Sebab tu jadi berguna wajib. Sembahyang 5 waktu ni adalah Quran. Sebab tu dikira waktu perlu. Jadi pada orang yang mengatakan witir ni wajib, dia kata wajib itu juga. Tapi bukan berarti bila aku kata witir ni wajib kat masa sembahyang jadi meh, tak. Sembahyang hak semestinya 5. Hak baki lagi solat itu. Wajib yang tarah dia lebih sikit daripada hak perlu. Itu mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i, sembahyang 5 waktu wajib. Dia tak kata perlu, dia kata wajib. Witir ni sunat muakkad. Ada kita. Bawa sikit pada fiqh wajib. Jadi dengan sebab sunat muakkad, maka kita tak sembahyang witir. Witir ni maknanya sembahyang lepas pada sembahyang Isya dan belum pada subuh. Tengah-tengah tu kita diminta sembahyang witir. Kuat-kuat rakaat dan yang paling molek sekali 3. Sepuluh kita dah buat boleh puasa tu. Lepas pada terawih tambah lagi 3 rakaat. 3 rakaat juga wajib di sisi mazhab Hanafi, sunat muakkad di sisi Syafi'i. Bukan untuk boleh puasa saja, banyak pada tahu. Tapi apa sila yang baru kita ni buat boleh puasa saja? Tok lebah, ustaz, tok guru boleh kata kau, apa ni lebih pada 50%. Witir ni hanya sembahyang boleh puasa. Boleh buat pandang lagu tu. Nak sembahyang tu. Nak buat faisal apa tak apa. Nak tidur dulu, lepas tu belum subuh fikir bangun, hok tengok balik sekali. Belum subuh bangun. Setengah jam, terus jam belum pada tu. Sembahyang tahajud. Lalu subuh dekat dengan ban subuh tu. Sembahyang rakaat ataupun tidur. وأن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس سائر الشعر فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. Ada yang kedua yang menunjukkan sembahyang ni 5 kali sehari tak perdunya. Ialah ada yang kedua, satu orang Badui, satu orang kampung, jumpa Nabi, datang mari ke Mekah, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ir as-sa'i dengan keadaan rambut dia ni gelombang biasa. Orang kampung. Kita taruh rambut tu bukan apa-apa, tak taruh, bukan tak ada pisang, tak ada bucingnya, payah sangat. Gelombang biasa gitu ya. Dia mari ke kampung jumpa Nabi, pakai tak januk, pakai tak solat apa, tak akan begitu dia. Mari tanya apa dia? Dia kata, ya Rasulullah, tolong wayak aku berapa dia tak? Sembahyang wajib. Sembahyang, orang panggil sembahyang wajib ni berapa dia kan? Nabi dia 5 kali. Kata wali, mu nak buat suka rela hak lebih. Itulah je dah. Lebih pada 5 ni, kalau nak buat hak lebih setahun suka rela, kalau panggil sunat, tak apa. Tapi hak wajib tak 5. Faqala akhbirni madha faradallahu alayya an-nasiyah. Baiklah. Puasa pun ada mana pun puasa wajib. Qala syahr Ramadan illa atawwa' syai'an. Nabi kata hak wajib puasa Ramadan. Boleh puasa, kita panggil boleh puasa tu. Sepanjang boleh puasa, boleh puasa. Kata wali mulut tambah ada setahun suka rela. Itu mungkin yang masalah. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. فتتعني زكاة له. سألوا من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها. أخيرا Nabi bukan zakat gitu. Zakat pun dia royak, lain pun dia royak. Banyak mana hak perlu. Akhir sekali kata ni والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. Dia kata gini ya, demi nama Allah, ya Tuhan memuliakanmu, kerana dia lantik menjadi Nabi, aku nak janji denganmu, bahawa aku nak sembahyang setengah wajibnya, kalau sunat kemalahan. Aku, orang takut, dia yang tu, dia tak ada, belit-belit tak ada. Aku nak sembahyang hak wajib ya, hak sunat-sunat aku tak semalah. Maka Rasulullah aflaha in sadaqah. Nabi kata orang itu, kalau dia kecil betul. Kalau dia kecil betul, tak apa dia betul. Jangan-jangan mula-mula nak wajib saja. Lama-lama nak wajib tu tinggal sini. Kita buat hak sunat dekat hadis semua. Buat hak sunat Islam daripada dapat pahala suci. Dia juga boleh timbang kekurangan yang ada pada fardu. Kalau timbang hak kurang yang ada di fardu, dia boleh timbang. Di samping menimbulkan rasa rajin kita buat fardu. Kalau kita buat hak sunat, belum fardu kita buat hak sunat. Lepas perlu kita buat sunat. Artinya bangun duduk kita, komik mulut kita ni acak kali. Jadi boleh kan demikian. Kalau kita uzur, kita suka pun,
Kadang awak perdu saja, tidak berat dalam belum pada ni akak kali dah kita bangun duduk, nak lagi, perdu lagi. Tapi kalau start daripada awal sampai ke akhir umur, aku duduk perdu saja, maka kalau suka, kita boleh tertinggal. Karena kita beras, tidak latihan dua begitu boleh, tidak banyak. Bila tidak banyak tak, kok sikit dia sebab kita sanggup tinggal itu. Satu bahaya. Lepas itu, Rawah Al-Bukhari wa Muslim. مواقيت الصلاة وقت صلاة كذا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه